banyak surah-surah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman bahawa kalau matahari itu, contoh Allah kata terbit, maka dia terbit. Kalau Allah kata terbenam, dia terbenam. Dan kalau Allah kata terbitlah kamu nanti di sebelah barat, maka dia terbit di sebelah barat. Artinya apa? Makhluk ini tidak pernah dia berada dalam apa kita kata dia tertangguh atau terlambat dalam mentaati Allah. Ini yang diartikan bahawa makhluk ini sentiasa bersujud kepada Allah, sentiasa bertasbih dan sentiasa taat kepada Allah. Dan begitulah hal seluruh makhluk. Maka makhluk ini diciptakan dengan taat mutlak ini untuk siapa? Sebenarnya untuk manusia, berkhidmat kepada manusia. Ke manusia diberi Allah satu perkara yang membezakan antara dirinya dan sekalian makhluk ini. Iaitu menjadi satu, kita kata, mahkota bagi manusia itu, itulah namanya akal. Jadi akal. Maka akal menyebabkan manusia itu berbeza, tamayus, maknanya dia berbeza langsung. Dia menjadi istimewa dan berbeza langsung dengan sekalian makhluk. Maka dalam di akal itulah disembunyikan perkataan khalifah. Sehingga manusia itu dia boleh mengolah apa sahaja yang ada pada alam ini, baik olahan itu kepada kebaikan ataupun wal'iyadzubillah olahan itu kepada keburukan. Maka dia boleh mengolah alam ini. Dia lakukan apa yang dia mahu dengan alam ini. Allah Ta'ala telah musakharkan, Allah Ta'ala telah izinkan, Allah Ta'ala telah tundukkan seluruh alam ini kepada manusia. Dan manusia dipakaikan dengan mahkota akal. Jadi dengan akal itulah disebut maka manusia ini dan jin ini layak diuji oleh Allah. Maka jadilah mereka mukallaf. Sebab itu kalau kita berada di luar kan, di luar rumah kita, kita keluar, kita tengok ada satu orang gila, contoh kan, orang gila. Bila dia buat apa pun dia tak kena apa-apa. Dia tak kena apa. Kan? Sebab dia gila. Dia tidak mukallaf. Dia orang gila, maka tak boleh. Jadi kita tak boleh nak marah dia pun tak boleh. Kita marah dia pun kita jadi salah pula. Sebab dia gila. Jadi orang gila ni mana bila hilang dia punya akal tu, maka dia tidak berada dalam kondisi layak untuk diuji. Maka akal itulah melayakkan manusia itu diuji. Maka Allah Ta'ala menurunkan para anbiya alaihissalatu wassalam, memberi khabar kebenaran. Memberi khabar kebenaran. Bahawa dalam diri manusia ada satu lagi unsur, iaitu rohani, hati. Rohani, hati. Maka Allah Ta'ala menghantar Nabi SAW untuk disampaikan kepada semua manusia yang boleh berfikir ini. Lalu disebut, wahai sekalian manusia, Allah adalah Rabb kamu, Allah adalah pencipta kamu. Maka bila Allah, itu disebut dakwah. Allah mendakwa dia adalah Rabb, Allah mendakwa dia adalah pencipta, Allah mendakwa dia adalah Tuhan dan hak itu. Maka dibuktikan maka para anbiya itu dengan ada mukjizatnya, dan juga Allah Ta'ala telah menurunkan mukjizat yang paling agung untuk kita, iaitu Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu sekiranya kita meneliti ayatnya dan maknanya, kita akan mendapati memang inilah kalam pencipta. Kerana Allah Ta'ala begitu detail menyebut tentang makhluknya. Sebab itu Allah mencabar sesiapa sahaja yang mengaku dirinya itu Tuhan, maka tunjukkan apa yang dia cipta dan ceritakanlah tentang apa yang dicipta. Maka pasti tidak akan ada yang boleh menyahut perkara ini. Bila ditanya apa ciptaannya, tak ada. Bagaimana dia mencipta sedangkan dirinya sendiri itu dicipta. Dan itu adalah menunjukkan secara langsung bahawa dia bukan Tuhan. Sebab itu batil ketika orang-orang Kristian mendakwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka bagaimana Tuhan sedangkan dirinya sendiri dilahirkan? Bagaimana sebelum ada Nabi Isa? Di mana Tuhannya? Maka ketika Nabi Isa dilahirkan, maka bagaimana dijadikan Tuhan? Kerana dia dicipta. Dia dicipta, dia dilahirkan. Kesifat Tuhan itu sendiri dia tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Dia disebut sebagai sedia ada dan dia adalah kekal. Wujudnya adalah hakiki. Maka
oleh kerana Allah Ta'ala adalah pencipta yang sebenar, maka diberitahu di dalam Al-Quran itu ciptaan-ciptaannya dan begitu hebat sehingga dikagumi oleh manusia, terutama pengkaji-pengkaji. Yang lebih dia buat kajian, maka dia akan lebih nampak betapa sebenarnya hebat pencipta alam ini. Allah Ta'ala menciptakan manusia contohnya. Lalu Allah menyebut di dalam Al-Quran tentang penciptaan daripada embrio ataupun air mani nutfah itu. Kalau nama dikatakan embrio, dengan tempohnya, dengan tempoh 40 hari itu bertukar menjadi segumpal darah, dan kemudian dalam tempoh 40 hari lagi bertukar menjadi seketul daging, kemudian 40 hari lagi diletakkan ruh padanya setelah 4 bulan. Maka di situ ketika mana terciptanya mikroskop tahun 1900, maka orang mendapati sama seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, kerana untuk melihat perubahan daripada nutfah embrio tadi, sperma tadi itu, benih itu bertukar menjadi segumpal darah dan menjadi seketul daging, itu memerlukan mata kasar tak nampak. Dia mesti guna mikroskop. Jadi tidak boleh, bagaimana nak disebut itu adalah kalam manusia biasa. Itu yang dikatakan hebat. Maka orang yang mengkaji langit, dia akan mendapati kehebatan Allah di situ. Orang mengkaji bumi, dia akan mendapati kehebatan Allah di situ. Dia akan meneliti bila dibuka 2-3 ayat Al-Quran tentang bumi itu, maka didapati sebiji. Kan bagaimana satu orang profesor yang memeluk Islam, kan kerana satu ayat, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asgharu min dhalik wala akbaru illa fi kitabim mubin. Jadi apa yang beliau sebutkan, dia kata pada zaman orang hanya mengetahui apa kita kata yang paling kecil pada pengetahuan manusia ialah atom pada zaman itu. Maka diterjemahkanlah zarrah di dalam Al-Quran itu dengan lafaz atom. Dan lafaz zarrah itu banyak tafsiran. Tafsiran itu bertukar mengikut pengetahuan manusia yang semakin dalam. Sebab tu ada permulaan terjemahannya, zarrah itu diterjemah dengan semut yang kecil, habuk, debu dan seumpamanya. Maka makin makin canggih, maka zarrah itu ialah atom pada zaman itu. Maka ketika saintis itu dia membaca ayat Al-Quran ini, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin, mana la ya'zubu makna dia ialah la yaghibu, mana tidak hilang, mana tidak terluput, tidak ghaib daripada pengetahuan Allah, mithqalu dzarrah, walau sebesar atom. Itu tak pernah lari, tidak pernah hilang daripada pengetahuan Allah. Kemudian disebut la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Sama ada atom tersebut zarrah di langit ataupun zarrah di bumi. Kemudian Allah melanjutkan ayat itu, wala asgharu min dzalik wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang lebih kecil dari atom itu dan tidak ada yang lebih besar daripada itu, melainkan pasti terdapat di dalam kitabum mubin, mana di sisi Allah Ta'ala pengetahuannya. Jadi pada zaman atom itu berjaya dikecilkan lagi, dalam tu dikenal pasti apa yang kandungan atom itu, proton, neutron itu, maka di situ mana profesor tadi terus memeluk Islam, kerana Al-Quran sendiri telah mensabitkan bahawa ada lagi yang lebih halus daripada itu. Yang mana pengetahuan manusia ketika itu sampai atom saja. Rupa-rupanya Allah menyebut ada lagi yang lebih halus daripada itu. Baru terpecah pengetahuan manusia, dapat dihuraikan bahawa atom tu dalam dia ada proton, neutron itu. Barulah mana ketika itu menjadi bukti, maka terus dia memeluk Islam. Maka tiada sebarang kajian dilakukan, melainkan pasti akan menepati dia punya sasarannya telah disebut oleh Al-Quran terlebih dahulu. Itu kehebatan Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi manusia. Maka para anbiya itu, Nabi SAW khususnya, telah membawa iman
telah membawa bahawa hendaklah engkau menerima bahawa Allah itu pencipta. Dah diterangkan segala bukti dan dalil. Allah itu pencipta? Ya, Allah itu pencipta. Dan Allah memberitahu tadi dalam ayat-ayatnya, dalam hadis pun ada. Kemudian Allah Ta'ala menyebut bahawa alam ini aku ciptakan, maka begitulah alam yang seterusnya juga aku ciptakan. Apakah kamu menerima? Di sinilah yang disebut iman. Apa itu iman? Iman itu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah meminta kepada kita untuk beriman, membenarkan bahawa akan ada kehidupan yang akan datang sesuai seperti yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kau dah tengok bukti bahawa segala alam ini aku cipta? Ya, alam ini Allah Ta'ala cipta. Akui. Kerana tidak mungkin alam ini tidak ada yang mencipta. Tidak mungkin. Kerana tidak, kita sendiri pun tidak akan boleh terima satu perkara kecil berlaku tanpa ada yang melakukan. Dan contoh, dekat depan meja kita, tiba-tiba kita tengok ada satu seketul tai cicak. Mesti kita akan pandang atas, mana cicak? Kan? Mana cicaknya? Tiba-tiba ada tai cicak. Tadi masa mula kuliah tak ada tai cicak. Ni tengah-tengah ni ada pula tai cicak. Mana cicak? Kita akan pandang ke atas. Kan? Cari mana cicak ni? Kenapa? Kerana kita tidak akan menerima tiba-tiba tai cicak tu dia muncul sendiri. Tak ada cicak, mana ada cicak, dia tiba-tiba je muncul. Tak akan diterima, tak boleh masuk akal. Ya, maka begitulah sebenarnya dibalikkan. Ya, sepatutnya kita memahami bahawa alam ini tidak ada yang berlaku, melainkan ada yang melakukannya. Dan ini sebenarnya menolak fahaman etis. Yang mana etis ini konon-kononnya mereka mendakwa mereka lah para pemikir, mereka lah orang yang paling logik, kan? Mereka sentiasa mendakwa mereka orang yang paling logik. Ni tak logik, tak terima. Ni tak logik, tak terima. Benda tak logik, tak terima. Benda tak logik, tak terima. Tetapi bila disebut alam ni, maka akhirnya mereka membohongi diri mereka sendiri. Alam jadi sendiri. Mana mungkin? Sedangkan sekecil-kecil perkara tadi pun logik dia tidak menerima benda tadi berlaku sendiri. Tiba-tiba sebesar-besar perkara dia mengatakan bahawa boleh berlaku sendiri. Mana siapa yang menipu siapa? Diri sendiri sedang menipu diri sendiri. Itulah dia panggil wabal. Allah Ta'ala membalikkan keadaan itu. Yang mana dia akan menyaksikan kebohongan itu nanti di akhirat. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Maka Allah meminta kita beriman. Beriman. Jadi beriman mensabitkan bahawa alam ini adalah Allah Ta'ala menciptakan. Allah Ta'ala adalah zat yang hanya yang layak disembah. Tiada yang lainnya. Tidak boleh disekutukan dengan sesuatu. Dan Allah meminta kita menerima hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang hak, yang pasti, yang Allah Ta'ala akan hadirkan kepada kita pembalasan untuk amalan yang kita lakukan di dunia. Itu disebut yaumul jaza, yaumul adl, yaumul qiyamah, yaumuddin. Sebutlah dengan apa nama sekalipun, yang membawa erti sebenarnya itu adalah hari kiamat. Maka keimanan itu yang disebut sebagai kebaikan dunia dan akhirat, ada orang bertanggapan bahawa ketika beriman itu dia menolak dunia. Dia menolak dunia, mana dia tidak mengkehendaki kehidupan dunia. Dia tidak menitik beratkan kehidupan dunia. Sebenarnya tanggapan itu adalah salah sama sekali. Dia tidak faham apakah tuntutan ataupun maksud dari iman. Iman atau agama Islam itu tidak pernah meremehkan sesiapa. Tidak pernah meremehkan apa-apa. Tidak pernah meremehkan segala sesuatu. Bahkan agama Islam dan iman inilah yang akan lebih mengukuhkan, yang lebih menghargai, lebih menjaga bagi alam ini. Fahami? Ada orang kata nanti dia berfikir kalau beramal agama seolah-olah ni semua bangunan yang mewah-mewah ni tak ada. Sebenarnya salah. Sebenarnya bukan seperti itu. Yang diminta untuk meninggalkan dunia. Yang diminta agar kita jangan cinta dengan dunia. Jangan kita mengejar dunia. Apa erti? Ertinya ialah hati kita. Hati kita. Bukannya apa yang berada di luar. Di luar itu lakukan apa yang kita nak lakukan.
selama dia dibenarkan oleh syariat, selama dia menjadi sebab kebaikan, semoga diterima amalan kita. Orang yang mencantikkan masjid contoh dia, mudah-mudahan Allah mencantikkan pahalanya di akhirat. Allah mencantikkan binaan dia, rumah dia di akhirat. Man bana lahu baitan, ya. Man bana lahu masjidan, lillah, kan, orang yang mana membina untuk Allah Taala satu masjid di dunia, maka Allah Taala akan membina untuknya di hari akhirat nanti satu rumah di syurga. Maka orang yang menghiaskan masjid, mudah-mudahan Allah menghias syurganya. Kan itu sebenarnya interaksi kebaikan. Dia bukan bermakna masjid kita ni patut buruk aja, bukan. Bukan itu maksud dia. Yang dikehendaki sebenarnya bagaimana hati kita tidak terpaut. Hati kita tidak kita kata melebihkan kehidupan akhirat. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Terkadang-kadang orang menjadi silap faham dengan istilah-istilah yang digunakan oleh agamawan. Sebab itu kita bertanggungjawab apabila mendengar istilah-istilah ini, kita hendaklah mempelajarinya. Kerana istilah ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang datang daripada salafus salih, maka hendak kita mempelajarinya. Jangan kita cuba memikirkan maknanya secara sendiri. Itu yang menjadi masalah. Ya, itu menjadi masalah. Maka iman disebut sebagai kebaikan dunia dan akhirat. Kita ambil contoh. Hidup kita ada dua sisi yang mudah kita nak faham. Ada orang pada suatu hari dia berada dalam kebaikan. Dia nampak benda mudah, dia nampak dia beruntung, dia nampak hari ini dia gembira. Ada orang pula pada hari yang lain dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan susah hati, dia dalam keadaan rugi, dia dalam keadaan kehilangan contohnya. Maka ini dipanggil ahwal, keadaan yang diputarkan Allah Ta'ala bagi kita. Seperti alam ini, lihat alam ini. Yang paling simple putaran yang berlaku ialah siang dan malam. Siang dan malam, itu yang basic. Kemudian ada ahwal. Ahwal dia cuaca. Ada masa mendung, ada masa cerah, ada masa hujan lebat, ada masa ribut taufan, ada masa gunung berapi meletus dan seumpamanya. Itu ahwal. Jadi begitu diri kita. Maka bagaimana seseorang itu nak hidup dengan Allah disebut. Hidup dengan agama Allah, dengan akhlak yang Allah Ta'ala minta. Jadi ketika berlaku salah satu daripada dua ini, Nabi SAW sebut, bila berlaku perkara-perkara yang baik, yang menggembirakan dia, maka dia bersyukur. Dia bersyukur. Maka kesyukuran dia tadi akan menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Akan menjadi kebaikan bukan di akhirat saja, menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Ketika dia bersyukur tadi, pastinya nikmat-nikmat tadi dia akan dapat menghargai. Dia dapat menghargai, dia dapat menikmati. Menikmati kebaikan, nikmat itu adalah utama, itu mulia. Menikmati nikmat tadi, itu kebaikan, itu bertambah syukur kita. Macam kita dah sebut awal tadi, lagi besar kita menikmati satu nikmat, lagi besar syukur kita kepada Allah. Contoh, satu orang dia dapat harta. Dia gunakan harta tadi untuk kebaikan. Itu maknanya nikmat. Dia guna. Kalau dia guna harta dia kepada kepada maksiat, itu wal'ayazubillah, itu bukan syukur, itu dah jadi musibah. Itu dia nama dia maghrur, dia tertipu dengan kebaikan yang Allah beri kepada dia. Maksud dia ketika dia menghargai nikmat tadi, dia buat perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada dirinya, kebaikan yang berbentuk duniawi ataupun ukhrawi. Mungkin rumah dia perlu nak selesa sikit supaya nanti ada orang bertamu jadi mudah, ya, orang bertamu selesa. Jadi itu adalah kebaikan walau berbentuk duniawi, tetapi di dalamnya tersimpan nilai-nilai ukhrawi, iaitu semua ada harga di sisi Allah. Jadi dalam bersyukur. Dan sebaliknya, satu orang yang mana diuji dengan susah, sugul, ya, maghmum, dia bermuram durja hari itu, maka Nabi menyebut sekiranya dia menghadapinya dengan sabar, jadi sabar ini akhlak, maka dia akan mendapat kebaikan. Apa kebaikan yang dapat? Kebaikan dunia dan akhirat. Apa maksud kebaikan dunia dan akhirat?
Pertama, kalau kita menyebut tentang pahala, kita menyebut tentang ganjaran, kita akan dapat dengan sabar itu. Dan yang kedua, dengan sabar yang kita hadapi, yang kita lakukan, yang Allah Taala beri taufik kepada kita, kita melakukannya di dunia, sabar itu akan menjadikan keburukan yang kita hadapi ini sebagai suatu hikmah. Kita akan mendapat manfaat yang berbentuk hikmah. Dan kita mengetahui, kadang-kadang ada satu orang dia silap percaturan, lalu berlaku perniagaan dia rugi. Jadi dia dapat pelajaran di situ, itu hikmah. Sehingga dia tidak akan lakukan lagi perkara yang sama. Dia tidak akan terjebak lagi pada perkara yang sama. Itu nama dia hikmah. Dia mendapat pengalaman, dia mendapat kebaikan, dia mendapat ilmu tambahan. Jadi itu semua hikmah. Dia menjadi kekuatan dia bertambah, dia punya ketabahan dia bertambah kerana dia memahami bahawa Allah Ta'ala mengirimkan ujian itu di dunia bukan untuk mematikan dia, tetapi untuk menguatkan dia. Tidak ada ujian sebenarnya untuk mematikan, kecuali itu adalah sangka buruk daripada hamba yang tidak faham tentang aturan dunia. Allah Ta'ala mengirimkan ujian yang berupa ketidaksenangan ataupun kita nampak susah, itu kan kerana untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih tabah, lebih pasrah, lebih bertawakal, lebih bersemangat, lebih sungguh-sungguh. Itu sebenarnya hikmah. Itu semua hikmah. Sebab itu kita dapati kan orang yang belajar dengan susah, dia tak sama dengan orang yang belajar dengan senang. Kenapa? Kerana walaupun mungkin bacaannya sama, alatnya sama, tetapi yang dengan susah itu dia telah dalam masa yang sama dia tengah dipiling hati dia. Dia walaupun nampak kertas depan dia atau buku depan dia sedang baca, tapi dalam masa yang sama dia tengah piling hati dia tu. Yang mana kekuatan dan keteguhan hati itu akan bermanfaat untuk segala keperluan dia di dunia. Nanti dia bekerja, dia perlu hati yang kukuh. Nanti dia berumah tangga, dia perlu pada hati yang kuat. Ketika dia setiap situasi yang dia hadapi, dia memerlukan hati yang kuat. Dan sentiasa alam ini Allah Ta'ala akan mendidik manusia. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai disebut apa? Ajaban li amril mu'min. Sangat-sangat menghairankan perihal orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap urusan orang beriman ini semuanya baik. Nampak? Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara tersebut tidak berlaku pada semua orang, kecuali hanyalah orang-orang beriman. Orang yang tak beriman, dia tak dapat benda ni. Hanya orang beriman saja. Maka Nabi kata, kalau ditimpa kebaikan, idza asabatus sarra, apabila dia ditimpa kebaikan, dia dapat keuntungan dan seumpamanya kegembiraan, syakara fakana khairan lahu, dia bersyukur, maka itu adalah baik untuk dia. Wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, bila ditimpa keburukan maka dia sabar, maka itu adalah baik untuk dia. Itu yang dikatakan bahawa iman itu adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat. Dan bukan sekadar itu, bukan sekadar itu, bahkan iman ini mana yang ada dalam diri kita, dia punya kita kata suatu hubungan rohani yang luar biasa dengan pencipta. Kita hendaklah yakin perkara ni. Kita hendaklah yakin perkara ni. Sebab kalau kita kan, contoh, Allah Ta'ala mencipta kita. Allah Ta'ala mencipta kita. Dan Allah Ta'ala mengetahui keadaan kita. Bagi orang yang kuat imannya, sebab tu dilihat keadaan orang-orang yang soleh. Kadang-kadang kita berlaku. Kita berlaku bila kita berdoa, contoh. Ada orang, dia kata, dah tak ada siapa pun nak dengar saya punya keluhan. Kepada siapa yang saya nak mengadu? Saya rasa mungkin kalau saya cakap pun orang tak percaya. Tak apalah, saya mengadulah kepada Allah, dia kata. Kan? Jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu lebih lebih berharga, lebih bernilai dari itu. Tetapi keadaan dirinya yang lemah itu meletakkan prasangka ataupun tanggapan bahawa dah orang tak ada siapa nak dengar cakap saya. Tak ada siapa nak prihatin pada saya, nak kasihan pada saya. Biarlah saya berdoa kepada Allah. Kan dia berhadapan tu seolah-olah dia menganggap
dia dah pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Dia jadi, tetapi bagi orang soleh tak. Bagi orang soleh tak. Bagi orang soleh bukan itu. Bagi orang soleh dia mengatakan bahawa dia begini. Orang yang lagi tinggi kedudukan dia di sisi Allah, orang tersebut akan lagi disisihkan. Lagi disisih. Maknanya ada orang yang ketika dia minta tolong pada orang, dia tidak diberi pertolongan. Dia bercakap dengan orang, orang tak peduli dengan dia. Dia bagi tahu suatu berita, orang tak nak percaya pada dia. Jadi kalau seseorang ini orang yang soleh, maka dia yakin sebenarnya itulah tanda bahawa yang layak menerima beritanya hanyalah Allah. Itu yang kedua. Maknanya Allah Ta'ala tidak membenarkan hamba-hambanya yang lain itu menolongnya, bukan kerana dia tidak layak ditolong, bukan. Kerana ketinggian orang tersebut yang layak menolongnya, Allah Ta'ala yang akan menolong dia. Itu erti. Itu yang kedua. Ada orang yang lebih lagi bahawa ketika berlaku sesuatu, dia sedar itu datang dari Allah. Maka Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan. Maka berdoa dia kepada Allah bukan untuk memberitahu Allah. Ini dia. Ini dia. Beza Dan kita doa ni, biarlah kita bagi tahu Allah Ta'ala. Bagi orang soleh, mengapa bagi tahu Allah? Itu datang daripada Allah. Lalu doa apa? Doa itulah tanda kita berhajat kepada Allah. Sebab perintah doa ni, dia bersama dengan satu sifat. Nama dia fakir. Satu sifat, nama dia fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu sebenarnya adalah fakir kepada Allah. Itu sifat itu yang diperlukan. Jadi seseorang yang sentiasa merasai dia fakir kepada Allah, maka doa dia bukan sebagai nak kata bagi tahu pada Allah. Bahkan dia yakin Allah Ta'ala mengetahui. Bahkan dia yakin Allah Ta'ala lebih dahulu menyelesaikan urusan dia. Allah lebih dahulu menyelesaikan urusan dia sebelum dia berdoa. Maka doa dia bukan untuk memberitahu pada Allah. Doa dia hanyalah menunjuk, wahai Allah, saya hamba yang lemah. Wahai Allah, saya adalah hamba yang memerlukan engkau. Seperti mana kewujudan diri saya. Saya daripada tidak dilahirkan kepada dilahirkan. Allah Ta'ala lah yang mewujudkan kita. Maka seperti itulah bahawa keinginan saya akan tercapai dengan pertolongan engkau. Cita-cita dan matlamat saya tercapai dengan pertolongan engkau. Maka dia menyebut di dalam keinginan dia tadi diselitkan bahawa dia berhajat kepada Allah. Maka itu doa. Maka doanya itu dengan kefakiran dia kepada Allah. Bukan dengan tanggapan bahawa dia perlu bagi tahu Allah. Itu kan berbeza. Itu perjalanan hati tu. Keimanan dia lebih mendalam, dia berbeza. Maka orang yang seperti ini dia tenang. Dia tenang. Jadi iman ini membawa kepada ketenangan. Sebab itu orang beriman ketika mana dia macam mana keadaan pun dia tenang. Kenapa? Kerana dia mengetahui apa yang terbit dia juga terbenam. Apa yang terbit dia juga terbenam. Seperti mana kalau kita lihat kesusahan tu terbit. Mana dia datang pada kita, mana dia terbit. Maka dia akan terbenam. Dia akan diterbenamkan oleh Allah. Seperti mana dia diterbitkan oleh Allah, dia akan diterbenamkan oleh Allah. Kita berusaha. Tak ada masalah, sabar, berusaha. Sabar ni bukan bermakna kita diam, tidur. Bukan. Itu salah tu. Ada orang salah faham tu. Lepas tu ada orang diingat tawakal ni makna tak bekerja. Itu bukan tawakal. Itu nama dia tak kerja. Selalu saya tegur. Saya tegur orang. Sebab ada orang dia bertanggapan tawakal tu tak pergi kerja. Tawakal tu duduk saja. Bukan. Saya sebut tawakal ni hati kita pasrah, hati kita bergantung penuh kepada Allah dan tubuh badan kita berusaha dengan penuh kesungguhan. Itu tawakal. Kalau kita rasa kita nak tidur, kita tidur lah. Tapi jangan sebut tawakal. Kenapa kau tak pergi kerja ni? Tak apa, aku tawakal dia pun tidur. Itu bukan tawakal, itu tidur. Kan? Tak apalah kau pergi kerja, aku ni tawakal je minum kopi. Itu bukan tawakal, itu minum kopi. Tawakal ni adalah kita dengan Allah.
Lepas tu Rasulullah lah contoh tawakal yang paling hebat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawakal penuh kepada Allah, lihat macam mana usaha Nabi. Begitu bersemangat, begitu sungguh-sungguh. Dan Nabi mengajar dan mendidik para sahabat bertawakal kepada Allah dengan berusaha bersungguh-sungguh. Sebab itu ada satu orang Arab Badui kan, dia datang. Ini semua kaitan dengan iman. Ini semua kaitan dengan iman. Orang Arab Badui datang. Dia kata, wahai Rasulullah, patut aku tawakal dan biarkan ke unta aku ataupun aku perlu ikat dan bertawakal. Maka Nabi kata ikat dan tawakal. Sebab tawakal tu dalam hati. Tawakal tu dalam hati. Ikat tu adalah usaha. Dua-dua tu ditanya oleh Allah. Allah Ta'ala tak nak satu orang berusaha, tapi hati dia tak ada pada Allah. Tu Allah Ta'ala tak nak. Itu nama dia Qadariyah dalam masalah Tauhid. Qadariyah, mana orang usaha, tapi hati dia tak nak pada Allah. Hati dia hanya sangkut pada usaha. Hati dia tinggalkan Allah. Hati dia terpaut pada usaha dia saja. Dia usaha dan hati dia terpaut pada usaha. Itu Qadariyah. Sedangkan yang diperintah oleh Allah, usahalah. Sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, sebijak-bijaknya, sepintar-pintarnya, usaha. Tetapi hati bergantung penuh kepada Allah, maka inilah disebut tawakal dan usaha. Dua-duanya tepat. Ada pun orang yang kata tawakal saja, usaha ditinggalkan. Ini dia bukan tawakal ini. Dia dah dipanggil dia meninggalkan usaha. Dia terlibat juga dengan satu masalah yang dipanggil Jabariyah. Masalah Jabariyah. Jabariyah ni ialah hati yang menyalahkan Tuhan. Hati yang menyalahkan Tuhan. Itu Jabariyah. Kalau orang-orang yang mereka punya keimanan yang tinggi, mereka menyebut segalanya dari Allah, itu bukan mereka Jabariyah, kerana mereka tu punya kecintaan bagi Allah. Mereka punya kecintaan. Mereka dah berada dalam satu kedudukan yang mana mereka lebih senang kalau segalanya di bawah tadbir Allah. Bukannya bawah tadbir mereka. Tu keadaan mereka. Macam mana nak faham orang tawakal ni macam ni lah. Orang-orang soleh ni macam ni. Kalau kita nak pergi umrah, kita nak naik kapal terbang kan, kita naik kapal terbang. Kita lebih suka kita yang bawa kapal terbang ke ataupun kita biarkan je pilot tu bawa? Mana yang lebih menenangkan hati kita? Tentulah kita akan biarkan pilot tadi yang bawa. Sebab apa? Kita tahu dan kita yakin bahawa pilot tu memang dah terlatih. Yang keduanya sebab kita memang tak reti. Itulah mana kenyamanannya orang soleh ketika mereka mengatakan alam ini ditadbir oleh Allah. Itulah nyamannya mereka. Tu mudah faham cara dia. Tapi kalau macam ni minta maaf ya, kadang-kadang pasangan suami isteri yang kurang percaya kan, pasangan dia tu, kalau isteri tu memang pandai bawa kereta ataupun suami tu pandai bawa kereta kan, macam kalau saya dulu pernah kan, ngantuk bawa kereta, ngantuk tera-tera ngantuk tu, isteri kata bang rehatlah, biarlah saya bawa juga, dia nak bawa juga, ngantuk tu padahal kiri kanan kereta, ngantuk. Dia punya yakin pada diri tu, confident dia pada diri tu kan. Tapi dah ditunjuk, last kali ditunjuk oleh isteri, tengok ni dah ke kanan ke kiri, kanan kiri kan. Okeylah, akur lah. Jadi bila akur buat apa? Tukarlah, berhenti tepi, tukar driver kan. Suami pun maksud saya lah ke tempat sebelah kiri, lepas tu isteri saya lah memandu. Bila isteri saya memandu, mata saya cerah kan, mata saya cerah. Jangan laju sangat, jangan perlahan sangat, ni kanan sikit. Padahal yang tadi begitu mengantuk, subhanallah. Nampak? Makna dia tidak tenang. Bila dia tidak ada yakin, dia tidak tenang. Tapi kalau dia dah yakin, dia pun akan boleh learning. Itu nak bagi tahu. Itu nyamannya orang soleh kalau mereka mereka meyakini Allah mentadbir alam ini. Itu keadaan mereka lah. Dan kita kena usaha agar sampai ke arah itu. Jadi di mana latihannya sekarang? Setiap masa. Sebab itu disebut ingat kepada Allah. Jadi iman ini dia punya manfaat yang luar biasa. Nanti insya-Allah pada muzakarah yang akan datang, kita akan cerita lebih lanjut lagi tentang perkara ini. Jadi bukan sekadar kita kata ukhrawi. Ada orang menyebut ukhrawi, tak. Bahkan sebenarnya ketika orang beriman itu dia merasai di dunia ini ketenangan yang dicari oleh orang yang berharta.
orang-orang bukan Islam, ketika mereka telah usaha semua perkara, mereka ada harta yang banyak, mereka ada pengaruh yang besar, mereka ada itu, mereka tidak dapat merasai ketenangan. Tenang. Sedangkan tenang itu disembunyikan Allah bersama dengan iman, bersama dengan kita kata beramal dengan agama Allah, dengan ketenangan. Jadi itu perlu. Jadi itu tenang, ya, Allah Taala sembunyikan dengan iman. Wallahu alam, sekadar itu saya ingat pada pagi ini. Minta maaf ya, saya sepatutnya sampai 35 tapi saya tangguhkan awal sebab sebenarnya belaga dengan ustaz saya, tiba-tiba ustaz saya minta kata ustaz kena cepat sikit. Ada satu majlis ustaz saya buat, jadi saya terpaksa hadir. Dia kata ustaz tolong cepat. Saya minta maaf tu. Jadi insya-Allah pada akan datang kita akan lebih detail dan mungkin kita boleh buat kitab lah. Saya ingat kita baca berkitab insya-Allah. Nanti saya akan bincang kitab apa yang sesuai untuk penambahan ilmu kita, dan saya lebih suka kepada pengukuhan dalam hidup kita, pengukuhan jismani, amalan zahir kita dan juga hati kita. Ya, wallahu alam. Aku sudah astaghfirullahal azim li wa lakum insyaallah wa lisairil muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan kathiran di atas penyampaiannya, kuliah duha yang disampaikan. Ialah sama-sama kita dapat ambil yang tibar dan juga manfaat daripada apa yang telah Ustaz sampaikan. Kena yakin dan juga percaya yang terbit itu akan tenggelam, ya Ustaz. Yang terbit itu akan tenggelam. Segala kesusahan yang kita alami pasti akan ada jalan keluarnya. Kena tawakal dan juga serah sesungguhnya kepada Allah. Susah ya sebenarnya nak betul-betul tawakal, nak dapatkan hati yang tenang itu. InsyaAllah dengan tips yang Ustaz berikan, semoga sama-sama saya dan juga kita semua beroleh faedah daripadanya. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Saya mewakili admin Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan juga seluruh jemaah halaqah maya kita yang hadir. Semoga kita dapat bersama lagi dengan Ustaz pada masa akan datang. Jazakumullahu khairan kathiran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.